Apa hukum putus silaturahim adik-beradik? Putus silaturahim ni dosa besar. Tak kisahlah adik-beradik ke, anak dengan bapak ke, mak dengan anak ke, sepupu sepapat ke. Yang penting, menjaga silaturahim adalah wajib. Memutuskan silaturahim hukumnya berdosa besar. Kalau saya choose not to get married at all, is it wrong? Speaking, silap. Sebenarnya tak salah pun. Kalau kita rasa itu yang terbaik untuk iman kita, untuk hati kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita, maka terpulang. Sebab apa? Sebab hukum berkahwin. Sebab hukum kahwin ni dia berbeza mengikut keadaan. Ada keadaan yang haram kahwin, ada keadaan yang sunat kahwin, ada keadaan yang harus kahwin, ada yang makruh kahwin, ada yang haram kahwin. Tapi hukum asal kahwin adalah sunat. Kalau kita mampu, buat. Kalau tak mampu, tak perlu. Tetapi ingat, antara sunnah yang besar kalau kita mampu adalah berkahwin. Kerana dengan berkahwin akan lahir rumah tangga yang bahagia, akan lahir zuriat-zuriat umat Islam dan pelbagai manfaat-manfaatnya yang lain. Banyak pahala kalau kita berkahwin. Antara simpan emas dengan duit mana lagi bagus? Kalau tanya saya, dua-dua ada pro dan kontra. Tapi untuk simpanan jangka masa panjang, bagi saya simpan emas antara yang paling berbaloi. Sebab emas ni sentiasa bernilai kalis inflasi. Walaupun daripada zaman Nabi 1400 tahun lalu pun emas masih bernilai sampai sekarang. Kalau korang nak belajar simpan emas, korang boleh tanya Hafiz Syafi'i. Sebab pendaftaran percuma. Lepas tu patuh syariah pula tu. RM100 pun dah boleh mula simpan emas. Jadi kalau korang nak belajar simpan emas, swipe up. Apa beza syahid dunia dan syahid akhirat? Okey, dia macam ini. Syahid ada 3 jenis. Pertama syahid dunia, kedua syahid dunia akhirat, ketiga syahid akhirat. Syahid dunia adalah orang yang berperang di jalan Allah. Dia mati syahid, dia tak perlu dimandikan jenazahnya, tapi rupa-rupanya dia berjihad tu tak ikhlas. Berjihad kerana nak dapatkan pujian manusia. So dia hanya dikira syahid dunia je. Tapi dekat akhirat Allah tak terima dia sebagai syahid. Itu adalah syahid dunia. Yang kedua syahid dunia akhirat, iaitu orang yang mati ketika berperang di jalan Allah. Jenazah dia pun tak perlu dimandikan dan dia dikira syahid dunia. Dan dekat akhirat pun Allah terima mereka sebagai syahid, dapat pahala. Yang ketiga syahid akhirat, dia tak mati di medan perang, tapi dia meninggal disebabkan contohnya melahirkan anak, meninggal sebab wabak dan sebagainya. Orang yang meninggal sebegini, Nabi kata dia dapat pahala syahid, tapi syahid akhirat. Maknanya dekat dunia dia perlu dimandikan, tapi dekat akhirat dia dikira syahid. So itulah beza syahid dunia akhirat dan syahid akhirat. Okey? Telinga berdesing, maksudnya ada orang mati sebab daun pokok di Lauh Mahfuz gugur. Mitos ke betul? Rindulah saya dapat soalan-soalan mitos macam ini. Tahniah, anda telah membangkitkan kerinduan saya kepada mitos. Ini semua mitos. Hidayah perlu dicari atau tunggu ia datang? Hidayah perlu dicari. Kalau kita tunggu je hidayah, memang tak akan datang lah. Allah kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan ubah sesuatu kaum melainkan mereka ubah diri mereka sendiri. Tapi sekarang ni ada orang, bila orang tegur, dia tak terima teguran. Lepas tu dia kata, engkau ni, hidayah tak sampai lagi. Nanti hidayah dah datang, aku berubah lah. Nak tunggu hidayah datang, sampai kiamat lah tak datang. Kita kena cari hidayah. Nak beli hoodie tarbiyah sentap? Yes. Macam mana nak cari hidayah? Pertama, taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, ikut sunnah Nabi SAW, ikut Al-Quran dan sunnah, hadiri majlis ilmu, banyak berzikir, banyak bertaubat, beristighfar, terima teguran kalau orang tegur, dan macam-macam. Yang penting lawan nafsu. Apa hukum mandi junub, mandi telanjang? Sah ke tak? Maknanya kalau kita nak mandi wajib, mandi dalam keadaan telanjang. Boleh, sah, tak ada masalah. Asalkan patuhilah rukun-rukun tu. Bila air dah kena kat kepala tu, niat sahaja aku mandi wajib kerana Allah, dalam hati pun tak apa. Dan ratakan air ke seluruh tubuh badan. Betul ke kalau tidur kaki menghadap kiblat? Qalqalah. Tandanya orang tu dah nak mati. Mitos. Kalau menguap time baca Al-Fatihah waktu solat, sah tak solat tu? Kalau ia membuatkan bacaan tak sempurna dan kita tak ulang balik bacaan tu, tak sah lah. Tapi kalau kita sempurnakan bacaan tu, sah lah. Saya bagi contoh. Contohnya kita tengah baca sampai Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal, kita bermenguap kan. Kita ulang balik Ihdinas siratal mustaqim. Kita sempurnakan bacaan yang time kita tengah menguap tadi tu. Okey? Sah kalau kita sempurnakan bacaan. Bolehkah kita mengabaikan pelajaran demi mengejar agama? Mungkin kita lupa yang bersungguh-sungguh dalam pelajaran tu sebahagian daripada agama. Sebab Allah dan Rasul suruh kita menuntut ilmu. So kalau betul kita nak kejar agama, bersungguh-sungguhlah dalam pelajaran juga. Okey sahabat sekalian.